di antara golongan munafik dan juga orang-orang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyatakan athqalus salawat 'indal munafiqin salatul kan. Solat Isyak dan subuh berjamaah. Mereka sanggup mendatangi kedua-dua solat tersebut walaupun dalam nampak sekalipun. Kalau Allah bukakan hijab, Allah nampakkan kita pahala kelebihan yang Allah sediakan untuk solat Isyak dan subuh. Nescaya tidak ada orang lelaki yang tinggal di rumah untuk solat secara sendirian. Bahkan semuanya akan datang walaupun terpaksa merangkak sekalipun. Dah tak sihat sangat sampai merangkak pun sanggup datang kerana kelebihan itu. Tetapi kerana tidak tahu kelebihan itu, tidak pernah mendengar hadis barangkali, dan tidak masuk dalam hati kelebihan itu, maka kita tengok pada hari ini solat subuh terutamanya adalah solat yang paling sedikit jemaahnya berbanding dengan solat-solat lain, walaupun dia adalah solat yang besar pahalanya. Sehingga Nabi menyebut dalam satu hadis, man sallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Sesiapa yang solat subuh berjemaah, seolah-olah dia menunaikan solat separuh malam. Man sallal subha, sesiapa yang solat Isyak berjemaah, seolah-olah dia solat separuh malam. Man sallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Sesiapa yang solat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia solat sepanjang-panjang malam. Ini alternatif kepada mereka yang belum boleh qiyamul lail. Maka di antara cara yang mereka boleh lakukan ialah solat subuh berjemaah. Dan insya-Allah pada pagi ini saya nak sedikitlah, kerana hari ni hari bekerja, di Melaka tak kerja lah, hari Ahad cuti, cuma di Johor ni bekerja. Jadi insya-Allah pada pagi ni saya nak ambil beberapa pengajaran daripada peristiwa yang pernah berlaku dalam bulan Ramadan. Kita semua tahu bahawa dalam bulan Ramadan banyak peristiwa besar yang Allah himpunkan. Kerana bulan Ramadan itu ialah kehidupan sebenarnya, kehidupan kita, dunia kita dan juga akhirat kita. Sebab itulah Rasulullah mendoakan, Jibril mendoakan celaka bagi mereka yang sudah sempat bersama-sama Ramadan. Gharimallahu anfa 'abdin dakhala Ramadan falam yughfar lah. Celakalah bagi mereka yang sudah memasuki Ramadan tetapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berada dalam bulan Ramadan. Berapa ramai orang yang meminta untuk berada dalam bulan Ramadan, tapi mereka akhirnya dimatikan oleh Allah. Esok nak Ramadan meninggal. Ada yang duduk dalam Ramadan tak sempat habis. Kita alhamdulillah sampai sekarang masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Tapi Jibril pernah mendoa kecelakaan mereka yang masuki Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah. Kerana Ramadan ini dia menghimpunkan seluruh kebaikan, seluruh pengajaran. Kalau kita tengok ada nuzul Al-Quran. Bulan Ramadan bulan nuzul Al-Quran, bulan turun Al-Quran. Siapa-siapa yang tidak menghormati Al-Quran, tak baca Al-Quran, bahkan menentang apa yang disampaikan oleh Al-Quran, Ramadan mana mampu menjadikan dia manusia yang keluar daripada Ramadan diampunkan oleh Allah. Quran cakap lain, dia buat lain. Bahkan kita dengar dalam bulan Ramadan ada orang cakap sekolah tahfiz perlu dihapuskan dalam bulan yang diturunkan Al-Quran. Bahkan ada orang yang dengan suara yang lantang mengatakan JAKIM perlu ditukar ataupun ditiadakan. Kalau JAKIM nak ada juga dengan syarat, maka bantuan kepada sekolah tahfiz mesti dihapuskan. Kebencian kepada Al-Quran meluap-luap walaupun dalam bulan yang diturunkan Al-Quran. Orang seperti inilah di antara golongan yang didoakan celaka oleh Jibril. Kerana keinsafan tidak pernah ada dalam dirinya, walaupun dia masuk bulan yang syaitan dikurung. Bahkan dia menjadi proksi dan ejen syaitan untuk menghancurkan Al-Quran, sekolah tahfiz dan sebagainya. Kita lihat, inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh Jibril. Kerana berRamadan tidak memberi apa-apa kesan tarbiyah kepada dia. Macam biasanya dia menganggap bulan Ramadan yang bermula dengan 1 hari bulan dan berakhir dengan 30 hari bulan, dan dia akan meraya Aidilfitri dengan sehebat-hebatnya. Saya nak beritahu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ada satu tarikh yang sangat penting, peristiwa yang penting, iaitu peperangan Badar Al-Kubra.
Allah Ta'ala sengaja letakkan peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Ini bukan kebetulan. Allah tidak pernah buat sesuatu itu secara kebetulan, melainkan sudah dirancang rapi oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah letakkan peperangan Badar ini dalam bulan Ramadan, yang bulan umat Islam berpuasa? Carilah bulan lain, tengah orang sehat-sehat walafiat, kalau kita fikir logiknya. Kenapa bulan Ramadan yang dipilih? Berlaku pada tahun kedua hijrah. Allah nak highlightkan kepada pejuang-pejuang Islam, pada orang-orang beriman, bahawa dalam bulan Ramadan kamu sibuk berterawih, kamu sibuk itu dan ini, tapi kamu jangan lupa bahawa musuh Islam sentiasa nak menghancurkan Islam. Kita alhamdulillah boleh terawih dalam keadaan kipah besar, dalam keadaan masjid besar, selesa dengan kapet, dengan bagai dan sebagainya. Tapi cuba tengok nasib umat Islam di Suria, di Palestin. Hari ini mereka digempur oleh musuh-musuh Islam. Kita boleh membazir makanan dalam bulan Ramadan, sehingga 27,000 tan makanan dibazirkan dalam bulan Ramadan, melebihi daripada bulan-bulan lain. Ketika makanan cuba dicatu oleh Allah untuk menjadikan nafsu lemah, tiba-tiba pembaziran berlaku berleluasa. Sedangkan pembaziran kita tahu adalah saudara-saudara syaitan. Dan ketika syaitan dikurung, saudara-saudaranya tetap memainkan peranan aktif untuk menjayakan gerak kerja syaitan melalui pembaziran. Ketika makanan yang kita buang dalam tong sampah itu, kalau dihantar ke Palestin, dihantar ke mana-mana penjuru dunia yang sedang ditindas, mungkin menjadi menu utama berbuka puasa mereka. Tak ada keinsafan langsung dalam bulan Ramadan. Ingat, musuh-musuh Islam sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan Islam walaupun dalam bulan Ramadan. Sebab itu peristiwa perang Badar Allah highlightkan. Patutnya tak payah cerita pasal perang ini orang beribadat. Tiba-tiba Allah letakkan peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Yaumal Taqal Jam'an, pertembungan di antara dua kumpulan. Nak beritahu tuan-tuan, pertembungan di antara hak dan batil akan berjalan selama-lamanya sampai kiamat. Siapa kiamat akan berlaku pertembungan ini, sehinggalah Allah turunkan Nabi Isa AS untuk menghapuskan Dajjal Al-Masih. Peperangan kemuncak itu akan berlaku bila Dajjal hancur, umat Islam memerintah dunia kembali seluruh dunia dengan pemimpinnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Lepas tu barulah kiamat berlaku. Selagi belum tiba tu, pertembungan tetap akan berlaku. Sampai bila-bila. Dan kita kena ingat, kita berada di kamp mana? Di kamp orang yang memperjuangkan agama Allah ataupun tidak. Kerana natijahnya tuan-tuan, puasa tidak mampu membantu kita, tarawih kita tidak mampu membantu kita, kalau kita sendiri tidak berada dalam kumpulan yang memperjuangkan Al-Quran dan agama Allah di atas muka bumi. Ini bukan perkara main-main, ini perkara serius yang akan menentukan syurga dan neraka, yang akan menentukan bahagia dan celaka. Allah Ta'ala sebut, Nabi pun sebut, bahawa agama ni akan tetap akan diperjuangkan oleh orang sampai bila-bila. Dan sudah tentu pewaris-pewaris Nabi ialah para ulama. Hari ini kita tengok ulama dikecam, dihina. Kadang-kadang yang menghinakan budak yang kalau suruh jadi imam pun tak mampu. Ulama diletakkan bawah tapak kakinya. Sedangkan Ibnu Asakir mengatakan daging ulama itu beracun. Kalau kamu mencium, kamu akan sakit. Kalau kamu akan makan, kamu akan mati. Mati bukan matinya jasad, tapi matinya hati sebelum matinya jasad. Mati jasad tuan-tuan, dia berakhir dengan orang kebumikan saja. Tapi kalau mati hati, walaupun badan boleh hidup, kulu kilir pergi sana sini cari kerja, cari makan, tapi kalau hati sudah mati, tak ada arti lagi kehidupan. Kerana bila kita tiba di akhirat, yang kita nak bawa ialah sekeping hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak memberi manfaat sedikit pun harta yang kamu kumpulkan, pangkat segala apa yang kamu kumpulkan, sikit pun tidak berguna di sisi Allah, kecuali kamu membawa sekeping hati yang penuh, yang selamat daripada syirik, daripada segala bentuk sifat-sifat mazmumah, barulah kamu selamat. Kalau hati sudah mati, hati mana yang nak dibawa lagi ke akhirat?
Di dunia dia sudah gagal untuk memulihkan hatinya, maka hati itu tidak mampu untuk membantunya di akhirat nanti. Sedangkan perkiraan Allah ialah hati manusia. Sebab itu Allah adakan seluruh ulama atas muka bumi, sentiasa ada. Kita nak tahu selamat atau tidak, ikutan kita ialah ulama. Di akhir zaman ulama semakin sedikit. Innallaha la yakbidul ilma biqabdil Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu ini dengan mencabutnya daripada dada-dada manusia. Allah tak cabut macam tu ilmu, tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ulama, siapa ulama? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ciri yang paling menonjol dalam ulama ialah takut kepada Allah. Bukan semata-mata ilmu, bukan semata-mata ilmu, tapi ciri yang paling menonjol ialah takut kepada Allah. Ilmu, ramai orang berilmu tuan-tuan. Ilmu tu, ilmu ni sijil sampai PhD apa semua tuan-tuan, tapi ciri yang mesti ada ialah takut pada Allah. Kalau tak ada ketakutan pada Allah, itu bukan ulama dari segi pandangan Islam. Oh, kafir pun ramai yang hebat dalam ilmu hadis. Snot Hangronje, seorang kafir orientalis daripada Belanda. Dia menyamar pergi ke Mekah dengan nama Abdul Ghafur, belajar ilmu-ilmu Islam. Akhirnya dia dapat diteris, dia ni menyamar Islam, kerajaan Mekah Arab Saudi hantar balik. Bila dia masuk di Indonesia, dia berkahwin dengan 2 perempuan Indonesia untuk membuktikan bahawa dia betul-betul Islam. Dia buat kajian bagaimana nak melemahkan Islam daripada dalam. Antara kertas kerja yang dia buat ialah khutbah mesti ditekskan. Khutbah tidak boleh dibenarkan ulama baca. Kalau ulama berkhutbah, habis orang akan ikut. Maka mesti kena buat, tulis, siap-siap, supaya tidak terkeluar daripada apa yang dikehendaki. Ini dilakukan oleh Snot Hangronje dan diteruskan oleh umat Islam kadang-kadang sampai sekarang. Mereka masuk, mereka mahu menghancurkan institusi. Dekat Dajjal nak keluar tuan-tuan, yang paling mesti diburukkan wajahnya ialah para ulama dahulu. Orang-orang alim mesti orang tengok lekeh, tak ada peranan, lebay kampung, tak boleh pergi jauh, tidak progresif. Tapi kalau orang lain, walaupun tolak hadis sekalipun, walaupun dia kata saya lebih cenderung untuk pakai Quran, hadis bagi saya tidak begitu sangat, yang ni pun orang tak boleh nilai lagi kerana matinya hati manusia di akhir zaman. Sebab tu peperangan Badar, peperangan yang kemuncak. Nak cerita walaupun Nabi tengah berpuasa, tengah tarawih, perjuangan tetap berterusan. Dan Allah Ta'ala letakkan peperangan yang pertama dalam Islam, yang menentukan jatuh dan bangun Islam dalam bulan puasa. Siapa Nabi berdoa dengan doa yang panjang, Allahumma in tahlik hazil asabah min ahli Islam la tu'bad fil ard. Kalau kamu musnahkan, hancurkan kumpulan Islam ini, wahai Allah, kamu tidak akan disembah lagi di atas muka bumi buat selama-lamanya. Seolah-olah Nabi beri kata dua pada Allah, kalau yang ni kamu tak menang Allah, jangan harap kamu disembah lagi. Seolah-olah macam tu. Nak cerita pentingnya peperangan ini. Musuh Islam sentiasa cari peluang untuk hancurkan Islam. Kita tengok tuan-tuan, zaman ni bukan, gerakan ini bukan baru tuan-tuan. Tuan-tuan ingat bagaimana Uthman bin Affan dibunuh. Dia ulama sahabat, Khulafa ar-Rashidin, menantu Rasulullah, gelarannya Dzunurain, yang mempunyai 2 cahaya, kerana 2 anak perempuan Nabi SAW menjadi isterinya. Seorang yang suka infak, orang yang alim, tapi gerakan pada masa itu telah memfitnah Uthman bin Affan. Cakap Uthman bin Affan bini apa semua, umur dah tak layak, tak progresif, dah umur 80 tahun lebih. Akhirnya orang kepung rumah Sayyidina Uthman selama sebulan. Sebulan rumah Sayyidina Uthman dikepung oleh gerakan anak muda yang bersemangat. Kononnya nak buat perubahan. Uthman mesti digulingkan radhiyallahu anhu.
Sebulan, tuan-tuan. Dan akhirnya mereka tak tahan, mereka panjat rumah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman radhiyallahu tengah membaca Quran, tuan-tuan. Ketika kubur Nabi masih merah lagi, sahabat masih ramai lagi. Yang bunuh Sayyidina Uthman bukan orang Amerika, bukan orang Perancis, bukan orang Rusia, bukan Yahudi, tapi yang mengaku Islam sendiri. Yang hentam ulama-ulama, yang hina para alim, bukan orang kafir, tuan-tuan. Orang kafir itu memang kerja dia dah, tapi orang Islam sendiri. Mana ada orang alim dari kalangan agama lain dihina sebegitu sekali? Tuan-tuan carilah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan jumpa orang Buddha menghina sami dia kau-kau. Tuan-tuan tak akan jumpa seorang padri Kristian tak boleh masuk ke dalam gerejanya sendiri untuk baca khutbah. Tapi tuan-tuan boleh jumpa orang-orang alim tidak boleh baca khutbah, tidak boleh berkuliah dalam masjid dan rumah Allah. Ini merupakan malapetaka yang besar. Kita tengok, tuan-tuan, ada sami Buddha duk belegar dekat kuil. Tanya kenapa tak boleh masuk, kena gam, tak jumpa. Pernah jumpa padri Kristian tak boleh baca khutbah dia hari Ahad tu, tak jumpa, tuan-tuan. Tuan guru kami Dr. Haruddin dulu PhD, tuan-tuan, Darus Syifa lagi, boleh keluar dalam televisyen dulu? Tak boleh. Budak yang baru lulus pertandingan PU2, PU ni apa semua, oh kejap masjid dipanggil, kejap orang dipanggil, kejap masuk dalam televisyen. Yalah PU tu okey lah, tapi nak cerita tentang ulama yang betul-betul ilmu, tak ada. Sebab apa? Sebab penilaian sudah rosak. Ini zamannya, tuan-tuan. Sebab sebelum Dajjal muncul, ulama mesti dimatikan peranannya. Gerakan ini lama dah berlaku. Orang tak ambil manfaat daripada sejarah, tak belajar daripada sejarah. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Manusia yang paling baik pada zamannya. Dibunuh oleh pemuda yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Pemuda yang sangat kuat baca Quran, kaki qiyamul lail, puasa sunat. Tapi semangat dia lebih, kononnya Sayyidina Ali dah tak boleh pakai dah. Aku lebih faham politik daripada Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Ali Khulafa' Ar-Rasyidin, yang Nabi beri jaminan akan mendapat hidayah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Naklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin yang diberi hidayah oleh Allah. Terang-terang Nabi beri pengakuan, sampai Nabi sebut sunnah dia, kemudian sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Takkan kita nak tengok sunnah janggut Sayyidina Ali? Mana kita tahu janggut Sayyidina Ali macam mana? Yang Sayyidina Ali tinggal kepada kita, yang Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum, ialah pemerintahan dan pentadbirannya. Bukan ibadatnya sahaja. Bahkan Nabi kata, ma sabaqakum Abu Bakar bikathrati salatin wa siyamin walakin waqarra fi qalbihi. Tidaklah mengatasi Abu Bakar itu kerana solatnya sahaja, kerana puasanya, tapi yang mengatasi Abu Bakar ialah kerana hatinya itu, imannya. Ketika dia menjadi pemerintah pertama, manifesto Abu Bakar ialah ayang kusuddin wa ana hayyun. Bagaimana agama boleh diperkotak-katikkan sedangkan aku masih hidup? Abu Bakar tidak cerita pasal harga barang, dia tidak cerita pasal dunia semata-mata. Agama boleh diperkotak-katikkan, aku masih hidup, langkah mayat aku dahulu. Abu Bakar yang sangat lembut hati boleh menangis ketika solat. Abu Bakar yang terkenal dengan seorang yang sangat pemurah, tapi bila berdepan dengan nabi palsu yang nak menentang Islam, berdepan dengan golongan yang tak bayar zakat, Abu Bakar menjadi seperti singa yang paling garang. Demi Allah, kalau pernah mereka memberikan seutas tali unta pada zaman Nabi SAW sebagai bayaran zakat, kemudian mereka menahan pemberian itu kerana membangkang kewajipan zakat, aku akan memerangi mereka walaupun seorang. Abu Bakar dia punya manifesto agama perlu ditegakkan, kerana Abu Bakar berpegang kepada Quran,
alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah. Orang-orang yang kami berikan kedudukan di atas muka bumi sebagai kuasa dan sebagainya, pertama sekali dia kena buat aqamus salah, dirikan sembahyang, lambang hubungan dengan Allah, lambang akidah. Baru cerita wa atawuz zakah, zakat iaitu lambang kepada ekonomi. Bukan sikit-sikit ekonomi, sikit-sikit duit, sikit-sikit betul. Akidahnya mana? Hari ini orang nak hancurkan Islam. Saya harap kerajaan kita akan pertahankan JAKIM. Berapa ramai sekolah kafar ni tuan-tuan, salurannya adalah JAKIM. Anak-anak kita belajar fardu ain, belajar apa tuan-tuan? Musuh Islam nak tengok JAKIM mesti dihancurkan, supaya tidak ada suara Islam yang mewakili secara rasmi. Mereka sangat licik tuan-tuan. Mereka sangat licik. Mereka akan mempengaruhi, guna kuasa mereka untuk mempengaruhi orang-orang tertentu supaya dihapuskan institusi Islam. Akhirnya Sayyidina Ali dibunuh tuan-tuan. Orang bunuh Sayyidina Ali bukan kerana Sayyidina Ali tak pergi sembahyang tarawih, bukan Sayyidina Ali tak jadi imam salat subuh. Bahkan Sayyidina Ali dibunuh ketika dia nak mengejutkan orang salat subuh. Kerana rutin Sayyidina Ali dia akan pergi raung pada orang di Madinah, dia akan kejutkan solat subuh. Dia ditetap di kepalanya oleh Abdul Rahman bin Muljam, yang qiyamul lail tak tinggal, yang dia terkenal dengan bacaan Quran. Disapu racun pada pedangnya, lalu dibunuh Sayyidina Ali. Ketika dia ditangkap dan dipotong tangan, dia masih membaca ayat Quran, Abdul Rahman bin Muljam, kerana dia rasa dia berada dalam kebenaran. Dia rasa politik dia lagi bagus daripada Sayyidina Ali. Dia bunuh Sayyidina Ali bukan kerana solat Sayyidina Ali tak betul, saya beritahu. Bukan kerana bacaan Quran Sayyidina Ali, bukan keilmuan Sayyidina Ali, tapi kerana dia menganggap siasah Sayyidina Ali tidak berguna. Ke belakang tak boleh pakai. Lambat menang, lambat ni bertindak lambat. Maka mereka nak cepat, mereka bunuh Sayyidina Ali. Peristiwa akan berulang kembali tuan-tuan. Sejarah akan berulang. Sebab tu orang tidak belajar sejarah, orang itulah orang yang paling jahil dengan kehidupan realiti hari ini. Hari ini ada anak-anak muda cakap ulama, kami tahu ilmu dia hebat, Quran dia pandai, tapi dalam bab ni kita tak boleh ikut dia. Ini zaman berlaku tuan-tuan, di akhir zaman. Kalau ulama cakap bab sembahyang, okey, boleh terima. Bab puasa, kami ikut. Bab haji, kami ikut. Tapi bab mengatur kehidupan, kami pandai tentukan sendiri. Hari ini kita kata Kristian sekular. Sekular sudah mula berjangkit dalam diri umat Islam. Orang Kristian tuan-tuan, ulama dia tak boleh cerita bab kehidupan. Ulama dia punya padri dia hanya cerita bab nak baptiskan orang ketika nak jadi Kristian. Kemudian kalau kahwin, jumpa padri. Duduk bersekedudukan 8 tahun, 10 tahun pun kalau nak kahwin, jumpa padri. Kemudian padri membaca belangsungkawa ketika hari kematian. Pergi kat kubur, baca biadata sikit sebelum nak ke bumi ni. Arwah dulu baik orangnya, walaupun dia gangster ni, baik orangnya. Dia pernah menjadi pengurusi PIBG sekolah anaknya. Contoh, dia baca biadata sikit. Itu je kerja padri. Bahkan padri tidak layak untuk memiliki keluarga sendiri. Kahwin pun tak boleh padri tuan-tuan. Tak boleh, sebab kahwin kehidupan, mengatur keluarga, asas kepada mengatur masyarakat dan mengatur negara. Padri dinafikan haknya. Bahkan seluruh agama lain, orang-orang agama mereka tak boleh kahwin. Sami Buddha tak boleh kahwin, Sami Hindu tak boleh kahwin, kecuali Sami Velu saja. Itu lain cerita. Dia taraf dia tinggi lagi. Nak cerita tuan-tuan, tak boleh kahwin. Sebab kahwin membentuk keluarga. Bila bentuk keluarga, bentuk masyarakat. Bentuk masyarakat, bentuk negara. Tak boleh. Padri hanya boleh jadi baik untuk diri sendiri. Kalau dia bercakap pasal keluarga, orang tak dengar. Sebab kamu sendiri pun tak kahwin.
Orang yang paling baik dalam agama Kristian tidak boleh menunjukkan contoh dalam keluarga, apatah lagi contoh dalam masyarakat dan negara. Sebab mereka ada sejarah hitam dengan padri mereka. Pemerintah mereka dahulu bergabung dengan padri untuk buat zalim pada masyarakat. Pemerintah mereka rapah tanah, padri tipu mereka. Siapa-siapa nak masuk syurga melalui padri. Padri akan menjual tanah-tanah luk syurga. Sampai ke orang-orang kaya boleh beli tanah syurga, orang miskin tak boleh beli. Akhirnya seorang miskin pergi jumpa padri. Kalau tak ada tanah syurga, beri tanah neraka pun jadilah, asalkan ada dia. Nak cerita sampai peringkat macam tu. Akhirnya bila revolusi berlaku di barat, mereka keluarkan suatu moto perjuangan, mari kita gantung raja yang terakhir dengan tali perut padri yang terakhir. Sejak daripada itu, padri gereja tidak dibenarkan lagi bersekongkol dengan pada pemerintah. Da'ma li qaisar wa ma lillahi lillah. Tinggalkan urusan raja-raja dan pemerintahan untuk raja-raja, urusan Allah untuk Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji ni Allah punya kerja, kami tak ganggu. Tapi dalam mengurus ni, mengurus sukan, mengurus apa, buat undang-undang, Allah jangan campur tangan. Kalau sebut undang-undang Allah sekarang, orang kata ustaz ni tengok ekstrim. Sebut undang-undang Allah, walaupun undang-undang Allah tu ada dalam Quran. Quran tu lah yang dia tadarus dalam bulan Ramadan. Tapi bila kita sebut, ni ustaz apa asyik cerita pasal hukum Allah. Baru sebutnya, belum nak buat lagi, sebutnya sudah dilabelkan. Ini zamannya tuan-tuan, yang sangat jauh daripada kebenaran. Bahkan ada masjid, ada setengah masjid, bila ustaz sebut hukum Allah, ustaz kena gam. Kena gam. Ini bukan cerita palsu. Memang saya pun pernah kena gam dekat Melaka lah. Kalau video ni masuk dalam YouTube, biar orang tahu. Memang 5 tempat kena gam sekaligus. Bukan sebut suruh orang pergi kelab malam ke, buat rusuhan ke apa. Sebut hukum Allah je. Dalam pula rumah Allah. Tak ada authority ke rumah Allah untuk disebut hukum Allah? Kalau disebut, ini lebay yang ke belakang. Sedangkan Islam, dia nak suruh meletakkan seluruh untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua tuan-tuan, peperangan Badar ingat pada kita. Kuasa doa. Jangan main-main dengan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa lah senjata orang beriman. Jangan buat zalim kepada orang beriman. Jangan memusuhi orang-orang alim, terutama wali-wali Allah. Tuhan akan isytiharkan perang. Man adali waliyan faqad adantuhu bil haram. Siapa memusuhi wali-waliku, maka aku isytiharkan perang. Jangan main-main. Siapa yang berperang dengan Allah tak akan menang. Tengoklah nanti pada kehidupan terakhirnya, ketika nyawanya berada di hujung tanduk nak mati nanti, dapat mengucap ke tidak orang yang menentang wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah dia tidak pernah rasa takut berhadapan dengan siapa-siapa pun, dan dia tak pernah duka cita. Wali Allah lah di akhir zaman orang serang dia dari pelbagai arah, kerana dia berada dalam medan masyarakat perjuangan. Tuan-tuan, kalau seorang ustaz, seorang apa, dia mengajar masjid je, orang tak marah sangat sebab dia punya ruang lingkup dia masjid je, ahli Korea dia. Kalau dia buka pondok tahfiz je, anak-anak murid dia dan ibu bapa dan masyarakat sekeliling. Tapi kalau dia terjun dalam masyarakat, berjuang Islam apa semua, nak menegakkan ketuhanan Islam, inilah ulama yang betul-betul mengikut ajaran Nabi dan juga Khulafa ar-Rasyidin. Sebab Sayyidina Umar bukan imam salat saja. Sayyidina Umar adalah khalifah Islam. Apa makna khalifah? Khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Pengganti para nabi dalam menjaga agama yang ditinggalkan oleh nabi dan bersiasah memerintah dunia dengan agama yang ditinggalkan oleh nabi. Sebab tu kena ingat, di akhir zaman ulama akan hantam. Doa orang alim jangan main-main.
Terutama yang kena zalim, tuan-tuan. Nabi dah sebut ittaqu da'watal mazlum. Kamu kena takut doa orang yang dizalimi. Orang buat aniaya pada dia, buat zalim pada dia, dia berdoa walaupun dia kafir sekalipun, walaupun dia orang fasik sekalipun. Apatah lagi kalau dia orang baik dan orang alim. Kalau dia angkat tangan berdoa, habis. Doa senjata orang beriman. Sebab tu orang Palestin, tuan-tuan, dia kata awak tak datang sini pun tak ada hal. Yang penting angkat tangan berdoa. Sebab mereka faham. Kadang-kadang nak berdoa pun tak boleh kita. Nak baca kunut nazilah ketika umat Islam kena bunuh dalam solat subuh je pun, bukan solat lain. Walaupun kunut nazilah boleh baca semua solat pun tak mampu dibuat. Hanya sekadar mengangkat tangan pun tak mampu dilakukan oleh umat Islam. Sedangkan ini senjata yang paling ampuh. Allah Ta'ala akan tolong. Sebab apa? Keyakinan sudah mula longgar. Berdoa boleh ke? Orang dah mula longgar keyakinan. Sedangkan Nabi dalam peperangan Badar angkat tangan berdoa. Sebab tentera Nabi, kuda perang ada 2 ekor je, tuan-tuan. Unta ada 70. Ada sahabat tak ada senjata, dikatakan bawa pelepah kurma. Sedangkan musuh ada 1000 lebih. Kuda perang dia beratus, 200 ekor kuda perang. Tentera Islam 2 ekor je kuda perang. Bayangkan dia punya gandaan tersebut. Apa yang memenangkan itu selain daripada usaha yang itu? Ialah doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Sampai Abu Bakar kesihan tengok Nabi berdoa macam tu. Jatuh kain ridak Nabi atas. Lama sangat angkat tangan berdoa. Dan yang terakhir, peperangan Badar, tuan-tuan, nak beritahu, Islam tetap akan menang suatu hari nanti. Cepat atau lambat, pasti Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada Islam. Mungkin di tangan kita atau di tangan anak-anak cucu kita, tapi yang pasti dia akan menang. Siapa yang tidak melihat kemenangan Islam di dunia, dia pasti akan mendapat kemenangan di akhirat kalau dia istiqamah sampai kemenangan. Dia tidak memalingkan tumit-tumit daripada perjuangan, walaupun ketika senang atau susah. Al-Islamu dairah, Islam itu berputar. Faduru ma'al Islam haitsu dar. Islam itu seperti roda, kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang dia di bawah. Kadang-kadang dia ramai penyokong, kadang-kadang dia sedikit. Berputarlah bersama roda Islam di mana sahaja dia berputar. Kerana kita akan mati, tuan-tuan. Kehidupan ini tidak lama. Umur umat Nabi Muhammad 60-70 je. Sebab tu Allah beri Lailatul Qadar. Allah gandakan solat berjemaah jadi 27. Allah jadikan ketika kita sembahyang di Masjidil Haram 1,000 sembahyang berbanding dengan lain. Allah jadikan baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Allah ganda ke seluruh pahala kita. Kerana umur umat Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60-70 tahun. Wa akulluhum man yajuzu zalik. Yang lebih daripada tu tak ramai. Umur yang singkat ini, tuan-tuan, jangan kita bazirkan. Tetapkan, fokuskan kita, tahu kita apa. Panduan kita ialah Quran dan hadis. Kadang-kadang Allah beri dunia kepada orang-orang yang menolak perjuangan Islam. Allah berikan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Tuhan kata, sesiapa yang inginkan dunia, dan perhiasannya, pangkat, kedudukan, harta, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah akan sempurnakan dengan segala yang amal yang mereka buat untuk dunia itu. Tuhan tak kurang sedikit pun. Kalau dia nak kuasa, Tuhan beri sebelum dia mati. Kalau dia nak harta yang banyak, Tuhan akan jadikan harta dia banyak sebelum dia mati. Tuhan akan beri semua. Tapi Tuhan beritahu, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa pun kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u. Allah musnahkan segala gerak kerja dia. Wa batilum ma kanu ya'malun. Allah batalkan semua amalan dia. Tuan-tuan tengok dalam surah Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dan confirm binasa.
tidak berguna sedikit pun harta dan juga segala gerak kerja dan usahanya. Jangan puluhan tahun berusaha memintal, ibarat memintal benang, hampir dah nak jadi baju dah, dijalin-jalin, tapi dekat nak jadi dah dirombak. Moga-moga kita terus istiqamah, terutama bulan Ramadan penghujung ni tuan-tuan. InsyaAllah kita jejak Lailatul Qadar. Jangan lagi tidur kat rumah. Saya beritahu tuan-tuan, Nabi tidak tidur kat rumah bulan Ramadan, terutama 10 yang akhir. 360 hari kita beri laluan untuk katil kita, untuk tilam kita, untuk isteri kita. 10 malam je kita buka jendela akhirat kita. Tidur kat rumah tuan-tuan nak buat apa? 10 malam kita nak iktikaf daripada pagi sampai tengah hari tak boleh. Daripada malam sebab kita banyak kerja. Siang-siang duk iktikaf, kejap-kejap isteri telefon suruh beli santan ke beli apa kan. Iktikaf pun hancur. Balik rumah kejap malam berkumpul kat masjid buat ibadat. Masjid ni tuan-tuan, kalau masjid besar macam ni, kalau seorang beribadat, jangan cari pasal. Lain macam ni punya rasanya. Datang ramai-ramai. Kita jejak Lailatul Qadar, walaupun katakanlah tak semayang berjemaah bersama-sama, qiyamul lail pun masing-masing buat. Ucapkan selamat tinggal dulu sekejap untuk tilam kita, untuk katil kita, untuk dunia kita. Kita jenguk beramai-ramai jendela akhirat kita. 10 malam saja Allah minta kita untuk bertukar lumuh mencari Lailatul Qadar. Kalau kita dapat sekali Lailatul Qadar dalam hidup kita, dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun lebih. Allah tak beritahu berapa yang lebih itu, kerana Allah nak beri kejutan kepada kita di akhirat nanti. Ketika malaikat turun berbondong-bondong daripada langit dengan Jibril sekali, alangkah kecewanya malaikat tengok lebay terbongkang kat rumah. Ada yang tengok televisyen, main bunga api dengan cucu. Yang perempuan buat kuih almond London, kuih semperik. Jibril kata tahun lepas, malaikat kata tahun lepas dah macam ni, dah lebay ni. Tahun ni macam ni lagi. Tak ada perubahan. Dan mungkin ini Ramadan terakhir kita. Jangan tidur rumah lagi tuan-tuan. Kita iktikaf ramai-ramai di masjid, terutama 10 yang akhir. Cukuplah 300 hari lebih kita beri laluan. 10 hari dalam setahun kita. Kita cari Lailatul Qadar kita. Dan kalau ini Ramadan terakhir kita tuan-tuan, percayalah, kita akan rasa bersyukur yang amat sangat kalau kita dapat Lailatul Qadar. Walaupun ulama cakap nak dapat Lailatul Qadar sembahyang isyak dan subuh berjemaah, dah dapat dah. Dan saya dah beritahu perempuan, bila Nabi tanya sikit lagi, bila Aisyah tanya Nabi SAW, kalau kami tahu malam tu Lailatul Qadar, macam mana nak buat? Mana Lailatul Qadar tu kita boleh teris juga. Tapi tak payah nak cari pokok sujud ke apa semua itu, mungkin tak berlaku pada kita. Ni asyik buka tingkat tengok pokok sujud, yang dia tak sujud-sujud kan. Kita tengok tuan-tuan, bila Aisyah tanya, Aisyah ni perempuan, mungkin dia tak boleh sembahyang, dia datang haid, dia tahu kalau kami Lailatul Qadar macam mana. Nabi kata baca banyak-banyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, wahai Allah, sungguhnya engkau afuwun tuhibbul afwa, menyukai sangat pemaaf dan menyukai kemaafan. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, afwa bukan kemaafan sahaja. Sebab tu doa ini Nabi suruh baca. Afwa makna kemaafan. Kata ulama, kalau Allah sudah maafkan kita, Allah suruh malaikat yang pernah menulis kesalahan kita padamkan semua kesalahan. Dan Allah jadikan malaikat itu lupa kesalahan kita selama-lamanya. Itu afwa yang pertama. Afwa yang kedua ialah kesihatan tubuh badan, yang kita panggil afiat. Dalam doa ni dia pergi macam ibarat satu peluru boleh tembak 3 sasaran. Pertama, kedua minta sihat wal afiat, supaya kita dapat beribadat, dapat berikan khidmat untuk Islam, untuk masyarakat, untuk apa, minta sihat. Dan afwa yang ketiga ialah pertambahan kepada hidayah Allah Subhanahu taala. Kita minta Allahumma innaka afun tuhibbul afwa tuan-tuan, bukan minta maaf kesalahan kita aja, minta kita sihat. Dan minta selepas Ramadan kita akan meningkat amal kita. Jangan lepas Ramadan kita ucapkan selamat tinggal pada masjid, selamat tinggal pada tazkirah, selamat tinggal pada semua kebaikan, lalu kita menjadi manusia yang seperti dahulu. Amat malam bagi kita. Jadi moga-moga kita dapat manfaat dan tazkirah ringkas ni. Kerana saya faham ada yang nak pergi kerja, mungkin dah balik dan ditinggal semua yang pencing tu. Dan insya-Allah tuan-tuan istiqamahlah. Saya tengok masjid ni buat banyak program-program untuk mengikmarahkan Ramadan. Ada masjid tak buat apa pun, tarawih aja, tazkirah pun tak ada.
Ini masjid ni saya tengok kuliah asar ada, kuliah subuh ada, macam-macam program untuk mendekatkan manusia dengan ilmu dan dengan kefahaman yang benar dengan di dalam kehidupan di dunia ini, insya-Allah. Jadi itulah saja. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa tersinggung peribadi. Yang baik datang daripada Allah, tidak baik kelemahan sendiri. Mari kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Allah Akbar. Faisal. Saya tengok start selalu, dah tengok dalam